Tak benar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير أمين كريم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada malam ni kita boleh sambung lagi pengajian kita dan mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan diampunkan semua dosa-dosa kita insya-Allah. Baik. Dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza qama yusalli utiya bi dhunubihi kulliha fawudi'at 'ala ra'sihi wa 'atiqihi fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Hadis ini hadis sahih. Baik. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba Allah itu idza qama yusalli, apabila dia bangun untuk menunaikan sembahyang. Dia berdiri, dia niat nak sembahyang. Baik, utiya bi dzunubihi kulliha, nescaya dibawa datang ke semua dosa-dosanya. Baik, tadi kita nak sembahyang maghrib, masa kita nak sembahyang maghrib tadi, semua dosa-dosa kita pada hari ini, dosa-dosa kita yang semalam dibawa datang ke semua. Semua dosa-dosa yang kita lakukan pada hari ini dibawa datang oleh para malaikat Allah. Fawudi'at 'ala ra'sihi wa 'atiqihi, dan diletakkan dosa-dosa itu atas kepalanya. Diletakkan dosa itu atas kepalanya wa 'atiqihi, dan di kedua-dua belah bahunya. Baik, dosa-dosa kita tadi Allah Taala letak atas kepala kita dan letak atas bahu-bahu kita. Fakullama raka'a, dan setiap kali kita rukuk, tadi kita rukuk masa sembahyang, au sajada, ataupun kita sujud, tasaqatat anhu, nescaya gugur habis dosa-dosa kita. Baik. Sebab tu kita tak boleh nak rukuk lama. Kita tak boleh nak rukuk lama, kita tak boleh nak sujud lama. Sebab apa kita tak boleh nak sujud lama? Sebab setan dia meduk atas belakang kita. Dia tak mau bagi kita rukuk lama, dandan jadi sakit pinggang. Mai time sembahyang dandan jadi sakit pinggang, dandan jadi sakit paha. Sakit semua mai time sembahyang. Masa time tak sembahyang tak sakit pun elok duduk. Tu. Jadi sunat sekiranya kita bersembahyang, kita sujud bagi lama sikit. Dan kita rukuk bagi lama sikit. Tak, jangan gelut nak panggung. Sunat. Tapi kalau dia jadi imam, dia kena minta izin kepada makmum dia dulu. Dan tak sunat bagi imam baca tasbih lebih pada 3 kali. Tak sunat.
subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tak sunat bagi imam baca lebih daripada 3 kali. Kalau nak baca lebih, nak sujud lama, dia kena beritahu kepada makmum dah. Begitu. Begitu juga ketika rukuk. Baik. Jadi, setiap kali kita rukuk dan setiap kali kita sujud, habis berguguran dosa-dosa kita. Sebab tu, syaitan bila dia tengok kita bersembahyang, kan? Dia main ragas duduk tengah belakang. Ada, dia tak bagi kita sujud lama-lama. Takut habis berguguran dosa-dosa kita. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang kita nak kongsikan malam ini tentang bab sembahyang dan juga bab wuduk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man atammal wudu'a kama amarahu Allah. Barang siapa yang menyempurnakan wuduk dia, ambil sembahyang, ambil betul-betul. Tak. Sunat muka kita basuh, kan? Bagi meratai seluruh muka. Sunat dalam mazhab Syafi'i. Tu. Baik, rambut kalau boleh basuh ke semua. Mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunat. Man atammal wudu'a, barang siapa yang menyempurnakan wuduk dia, barang siapa yang telah menyempurnakan wuduk dia, kama amarahullahu ta'ala, seperti mana yang Allah Ta'ala telah arahkan dia, fas-salawatul maktubatu kaffaratun lima bainahunna, maka sembahyang yang fardu itu merupakan kifarat, merupakan penyuci bagi dosa-dosa yang berlaku di antara waktu-waktu tersebut. Jadi setiap kali kita ambil sembahyang, kita sempurnakan wuduk kita betul-betul, kita tawajuh kepada Allah Azza wa Jalla dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah segala dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap sembahyang kita, sembahyang fardu kita, fardu maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar, itu semua akan menghapuskan semua dosa-dosa yang berlaku di antara waktu-waktu tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Jadi hadis ni nak beritahu kepada kita apa? Kita ni banyak dosa. Saya banyak dosa, kita semua banyak dosa. Tapi dosa-dosa kita itu akan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla dengan cara kita berwuduk dan kita bersembahyang dengan betul. Tak, jangan bimbang, insya-Allah dosa-dosa kita semua akan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Baik, kita sambung balik pengajian kita. Masih lagi duk muka surat 8 bab sembahyang. Masih lagi duk bab sembahyang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulubihi fid daraini amin. Bermula makna sembahyang pada syarak iaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muqtatamatun bitaslimi bi syara'ita makhsusatin. Artinya, arti sembahyang beberapa perkataan. Nampak? Beberapa perkataan ini isyarat kepada rukun qauli yang 5. Saya dah sebut dah sebelum ni, rukun qauli ada 5. Yang pertama takbiratul ihram. Tak, sebab tu bab takbir kita kena jaga betul-betul. Angkat takbir Allahu akbar. Jangan Allahu akbar. Tak betul. Angkat betul tak betul. Mayang tak sah. Kalau Allahu akbar tak betul juga. Kalau Allahu akbar makna dia Allah gendang besar. Kalau Allahu akbar, adakah Allah Maha besar? Kita tanya pula. Adakah? Nampak? Jadi takbiratul ihram tu yang rukun. Angkat tangan tu sunat. Angkat tangan ketika takbiratul ihram tu sunat. Nampak? Macam saya dah sebut sebelum ni. Masa kita nak angkat takbir tu, kita dah bincang dah sebelum ni macam mana nak angkat takbir yang betul dalam mazhab Syafi'i. Kalau angkat banyak tu, Allahu Akbar, dapat pahala.
Angkat tangan ni hukum dia sunat hayat. Sunat aja. Nah, angkat banyak tu. Allahu Akbar. Toh, dapat pahala. Angkat banyak tu. Allahu Akbar. Dapat pahala juga. Sunat hayat. Kan? Tapi yang sempurna, angkat menurut mazhab Syafi'i kita, angkat macam ni. Allahu Akbar. Nampak? Kita bincang dah sebelum ni. Tangan jangan rapat. Orang lelaki jangan rapat. Orang lelaki jangan rapat. Orang perempuan yang kena rapat. Orang lelaki dia kena buka sedikit dan cenderung ke arah kiblat. Kan? Macam tu ya. Allahu Akbar. Kan? Macam adik-adik kita lepas tahu dah. Baik, kalau nak jadi imam, tu imam dia kena niat zikir. Kalau dia niat pederas suara dia nak bagi makmum tahu belakang, batal sebenarnya untuk imam. Baik, makmum tak batal. Jadi angkat tangan hukum dia sunat hayat. Angkat tangan. Takbir itu yang rukun. Sebab takbir tu kita kena jaga betul. Kan? Angkat tangan sunat. Kan? Cuma jangan kita pandai tambah. Kan? Jangan kita pandai tambah duk buat gitu Allahu Akbar, jangan. Orang masjid Alok Merah saya dah pesan sebelum ni. Jangan siapa-siapa duk angkat gitu Allahu Akbar, jangan. Makruh. Pandai-pandai tambah pula. Makruh. Nah, kita angkat mudah yang mazhab Syafi'i. Kan? Allahu Akbar. Tangan digenggam macam tu ataupun macam tu dan sunat dikirikan sedikit menurut mazhab Syafi'i. Simple je. Nah, mudah lah. Tak payah duk tambah. Tak usah. Makruh. Baik. Itu rukun yang pertama, rukun qauli yang pertama. Takbiratul ihram. Baik, sebab apa kita angkat takbir macam tu? Allahu Akbar, kita angkat tangan macam tu, isyarat kita tolak semua dunia. Isyarat kita tolak semua perkara, melainkan kita isbat Allah Ta'ala saja. Itu maksud daripada kita angkat takbir Allahu Akbar. Baik. Angkat takbir pun jangan duk angkat macam ni. Kan? Allahu Akbar, tangan duk tu. Makruh. Berdoa macam tu pun makruh. Kan? Saya dah beritahu di masjid kita dulu, berdoa yang betul dalam mazhab Syafi'i, tangan kanan dihimpunkan tangan kiri. Kan? Adik-adik semua hak jadi imam subuh, ingat nah? Ustaz Tamo doa macam tu. Dihimpunkan tangan kanan dengan tangan belah kiri. Mazhab Syafi'i, berdoa yang betul. Ataupun macam tu. Macam budak-budak pasti. Okey, buka kat makcik. Baik. Suara dengar. Cik, suara dengar. Suara dengar noh. Baik. Jadi, kan, masa kita jadi imam sembahyang subuh, tangan letak betul-betul ikut mazhab Syafi'i. Letak macam tu. Jangan macam tu. Orang Melayu dia suka doa macam tu. Celah tu imam baca doa pula. Allahumma hdina fi man hadait. Makmum belakang pun amin. Sudah. Kosak. Adik-adik semua ingat. Ustaz nak ingatkan, jangan doa macam tu. Pendek je. Allahumma hdina fi man hadait. Jangan panjangkan ha tu. Kalau kita panjangkan ha tu, dia rosak makna. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, jadikan kami orang Yahudi. Minta jadi Yahudi. Sebab tu keluar masjid, dia curi ke seorang. Minta menjadi Yahudi. Kan? Dia pendek je. Allahumma hdina fi man hadait. Panjang tu lah. Jangan duk Allahumma hdina fi man hadait. Jadikanlah kami orang Yahudi. Hadait tu Yahudi makna dah. Jadi jangan kita panjangkan. Doa pun tak ikut betul-betul mazhab Syafi'i. Sebab kita bermazhab Syafi'i. Tangan padah macam tu, menghala ke arah kiblat. Ataupun macam tu. Macam budak-budak pasti dia doa. Begitu. Baik. Rukun qauli yang pertama takbir. Yang kedua membaca Al-Fatihah. Sebab tu nak jadi imam Fatihah dia kena jaga betul-betul. Dia kena perinci betul-betul. Kan? Dia kena ingat betul-betul. Fatihah dah. Baca bagi betul. Sebab kita sembahyang ni, kita nak dapat pahala yang sempurna. Kan? Macam saya sebut selalu. Sembahyang orang lelaki kena pakai kepiah. Makruh tak pakai kepiah. Sembahyang orang lelaki kena pakai baju tangan panjang. Makruh pakai baju tangan pendek. Sebab apa? Sebab baju tangan panjang macam ni, baju tangan panjang macam kita pakai semua ni, ini baju yang disukai oleh baginda Nabi SAW.
Sebab tu mazhab Syafi'i depa kata makruh sembahyang pakai baju tangan pendek. Nah, sebab baginda Nabi SAW dia suka pakai baju tangan panjang. Dia suka pakai baju tangan panjang. Baik. Rukun qauli ada 5. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua membaca Fatihah. Sebab tu syarat nak jadi imam dia kena baca Fatihah. Dia imam tu dia mesti qari. Qari ni Fatihah dia mesti betul. Syarat yang utama dia nak jadi imam, Fatihah dia kena betul. Baik. Yang ketiga baca tahiyat. Kan? Minggu lepas kita dah bincang dah. Tahiyat awal dengan tahiyat akhir mana panjang? Sama panjang. Nah, sama panjang. Tahiyat awal dengan tahiyat akhir sama panjang. Rukun yang keempat selawat ke atas baginda Nabi SAW. Yang kelima memberi salam. Itu rukun qauli. Nak bagi salam pun kena bagi salam yang betul. Kan? Saya singgah sembahyang satu masjid di Kelantan, budak terkita 4 tahfiz. Macam tu semua. Hafal Quran terkita 4 lepas tolak dia jadi imam. Yang maghrib dia bagi salam je lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah. Kan? Dia bagi salam je. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Benda ni pun Tok Guru Saleh Sik pernah sebut dulu. Almarhum Tok Guru Haji Saleh Sik dia pernah sebut, Tok Guru kita semua, dia kata budak-budak tahfiz ni memang hafal Quran tapi bab hukum fiqh tu. Sepatutnya dia nak kena bagi salam Assalamualaikum. Panjangkan sikit lam tu. Adik-adik tak apalah, antum semua bagi salam elok dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan Assalamualaikum. Assalamualaikum. K-O-M. Kum. Kan? Dia Assalamualaikum. Kum. Macam tu juga kalau kita pergi mengaji, kita yang mengaji agama ni, kita pergi rumah orang, kan dia bagi salam macam tu. Assalamualaikum. 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 Orang Melayu bagi salam. Assalamualaikum. Nak jawab macam mana Allah? Assalamualaikum. Kan? Kita hak mengaji ni kita bagi salam dengan betul. Assalamualaikum. Baik, ini rukun. Memberi salam itu rukun. Rukun qauli. Sebab tu bagi salam adik-adik hak jadi imam tak apa. Alhamdulillah, puas hati dah. Kan? Bagi salam dengan betul. Jangan duk Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Jangan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu juga. Kan surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Kan? Lakum dinukum. Tu dia punya kum. K-O-M. K-O-M. Kan? Sepatutnya lakum dinukum waliyadin. Baik. Itu rukun qauli yang 5. Artinya, arti sembahyang beberapa perkataan dan beberapa perbuatan. Banyak perbuatan. Baik. Rukun qauli ada 5. Rukun fi'li ada 6. Rukun fi'li. Rukun. Yang pertama qiyam. Tulis adik-adik. Rukun yang pertama qiyam. Tak. Sebab tu wajib orang yang mampu berdiri, dia kena berdiri dengan betul. Qiyam. Yang kedua, rukun yang kedua, rukuk. Kan? Rukun yang kedua, rukuk. Sebab tu mazhab Syafi'i kita, dia ambil kira bab kita berdiri ni. Kita berdiri, nampak? Macam saya kata selalu, sunat kita tengok ke arah kiblat. Dan sunat juga kaki kita menghadap, sebolehnya menghadap ke arah kiblat. Jari kaki ni menghala ke arah kiblat. Jari kaki. Sebolehnya, kalau boleh. Sunat. Dan kita tengok ke arah tempat sujud. Dan sunat bagi orang yang nak sembahyang, dia bangun dalam keadaan nasyat. Nasyat ni dia bangun dengan keadaan bersemangat. Dia bangun dalam keadaan bersemangat. Nampak? Makruh dia bangun dalam keadaan duk loleh-loleh, tak boleh. Makruh. Nampak? Dalam bab ibadat kita kena bersemangat. Hukumnya adalah sunat. Sunat bangun dalam keadaan bersemangat. Baik. Sebab tu mazhab Syafi'i dia ambil kira habis. Tengok tempat sujud. Tengok tempat ke arah tempat sujud. Tak. Dan sunat kita yang pi depan dulu ketika kita bersembahyang. Jangan kita tolak orang. Makruh. Kita nak penuhkan sah depan, sunat kita yang pi dulu. Makruh kita tolak orang.
Kita ni terbalik. Kan? Dia bab macam ni, dia tulis, adik-adik tulis. Al-isar bil ibadah makruh. Al-isar al-isar bil ibadah mamnu. Mengutamakan orang lain dalam bab ibadat, itu hukumnya mamnu, ditegah, makruh. Kan? Kita nak sembahyang, kita yang kena pergi dulu. Bukan kita tolak orang. Tak? Kita main depan pintu masjid ni, kita buka pintu masjid, kita masuk dulu. Ni dia tolong buka pintu masjid, dia seorang masuk. Ya. Lah pakcik. Tak boleh. Dalam bab ibadat tak boleh. Tapi al-isar bi ghairil ibadah matlub. Kita mendahulukan orang lain dalam bab selain pada ibadat, itu hukum dia dituntut. Contoh, kita pergi rumah kenduri. Kita duduk tani, kawan-kawan duduk tanu. Orang belakang banyak kan? Bila orang hantar pinggan mai, sunat kita bagi kat orang lain dulu. Kalau bab kenduri. Kalau bab bagi makan. Dok ni bab kenduri dia pedih kat dia dulu. Kan? Orang belakang tak ada dapat kan? Orang kata tolak lah pergi belah sana, dia main kat dia dulu. Kan? Dia main pisang kat dia dulu, hak sedap-sedap dia buh kat dia dulu. Itu makruh. Kan? Tu. Kita bab ibadat ni kita kena dahulukan diri kita. Tapi bab selain pada ibadat, kita kena dahulukan orang lain. Contoh, baik kita orang tu, tang semayang tu. Kita tengok ada berdiri 5 orang. Kita lah beratuk. Orang lain main, dia kena tunggu. Ni orang lain main, kita doa. Tak apa tak. Cik dulu. Saya lewat sikit tak apa. Tak boleh. Bab ibadat, kita kena pergi dulu. Boleh. Bab bagi makan, utamakan orang lain. Kita terbalik. Bab bagi makan, kita dulu. Bab ibadat, orang lain. Sudah. Yang pertama qiyam. Yang kedua rukuk. Kan? Rukuk dalam mazhab Syafi'i pun sebelum ni, saya dah tunjuk dah. Kan? Baik, rukuk yang betul dalam mazhab Syafi'i, sama. Mata tengok tempat sujud. Mata masih lagi tengok tempat sujud. Dan tangan kita, kedudukan tangan kita sama macam kita angkat takbir. Nampak tak makcik? Tangan kita sama macam kedudukan kita angkat takbir. Kalau orang lelaki angkat takbir, sunat dibuka kepak. Dia kena buka kepak dah. Kami tak nak kepak pun. Ni kepak lah ni. Ni yang betul ingat. Ni, sunat orang lelaki, dia buka sedikit tangan. Orang perempuan, rapat. Tiba-tiba kita pula lelaki ni, hak jantan ni, Allahu Akbar. Pasal apa? Kan? Hang tu lelaki. Lelaki sunat dia buka. Tapi buka pun agak-agak lah. Jangan sampai tersigung kawan pula. Berdarah mulut dia kena sigung dengan muka. Sebab kita nak semayang. Jangan. Sunat orang lelaki angkat takbir dalam keadaan dibuka kepak dah. Buka sedikit. Jangan rapat. Orang perempuan yang rapat. Nampak? Kita dibuka. Baik, begitu juga ketika kita nak rukuk. Tangan kita ni, masa kita angkat takbir, sama ya kedudukan. Jangan duk buka makruh. Dia kena rapat dan menghala ke arah kiblat. Boleh makcik? Kalau makcik bahak perempuan, rapat terus dan mengarah ke arah kiblat, menghala ke arah kiblat. Jangan terus macam tu. Kita hak lelaki, bukakan sedikit, renggangkan sedikit dan mengarah ke arah kiblat. Jangan buka begitu. Makruh. Nampak? Renggangkan sedikit dan menghala ke arah kiblat. Macam mana kita angkat takbir, macam tu juga kedudukan tangan kita ketika kita rukuk. Nampak? Tangan sama. Kan? Allahu Akbar sama. Kedudukan dia. Kepala tengok tempat sujud. Jangan langut macam tu. Langut macam ni penyamun. Nampak? Tengok situ. Tengok tempat sujud. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Sunat bagi Tok Imam. Dia rukuk lama sedikit. Jangan gelut. Jangan kalut. Saya pernah ditegur di Al-Azhar di Mesir. Dan kami, pelajar-pelajar Al-Azhar, dekat dengan rumah Kedah tu ada masjid. Jadi tiap-tiap kali pelajar Kedah turun, pelajar Al-Azhar turun, kalau mereka tahu anta talib Al-Azhar, dia akan tanya, hang ni pelajar Azhar? Aywa. Jadi imam. Jadi saya pernah ditegur pelajar, sebab apa hang rukuk? Kan? Sunat bagi Tok Imam tu, dia rukuk lama sedikit, cuma jangan lama sangat. Bila lama sangat jadi makruh. Nampak? Lamakan sedikit. Kan? Tapi jangan lebih bacaan daripada 3 kali.
Faham? Kan? Jangan lebih baca lebih daripada 3 kali. Bermakna sembahyang dengan keadaan tenang. Subhana rabbil a'la wa subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Diam sebentar. Faham? Diam sat. Kan? Jangan gelut. Kita mayang orang Kedah ni kebanyakannya saya dah tengok gelut. Kan? Kawan tu mai lah kalut-kalut. Lari tu makruh dah. Dia lari tu dia nak ligan supaya dapat rakaat tu. Kan? Tengok-tengok kita pula cepui mangkit. Tak dapat aku. Tak, semayang dia tak boleh gelut. Macam tadi, kan? Kita semayang. Allahu Akbar. Tu imam, masa kita semayang seorang pun, kita kena diam sat. Allahu Akbar. Tak. Baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sembahyang dalam keadaan tenang, bil hudu'ah, dalam keadaan tenang. Jangan galut, jangan gopoh, jangan gelojoh. Makruh. Sebab sembahyang ni kesihatan. Kita duk bercakap bab sembahyang tadi. Baik. Kemudian habis baca Fatihah. Waladdallin. Kan? Fatihah. Sunat bagi imam diam. Ingat, sunat bagi imam diam, ataupun kalau kita sembahyang seorang, kita baca doa apa? Rabbighfirli wa liwalidayya. Nampak? Barulah amin. Nak sebut amin tu tugas tu imam, bukan makmum. Tapi sembahyang masjid kita ni alhamdulillah banyak dah yang betul. Sebelum ni pun betul juga. Kan? Banyak dah bertepatan dengan mazhab Syafi'i. Nak sebut amin tu tugas tu imam. Jangan kita duk tekan makmum. Sama di Arab pun. Di Arab dia pun duk tekan makmum. Duk tekan tu imam. Tu imam waladdallin. Makmum belakang. Amin. Tak kena. Mazhab Syafi'i bukan macam tu. Mazhab Syafi'i tu imam yang kena sebut amin. Nampak? Waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ataupun diam. Sama kalau kita sembahyang seorang. Nampak? Berhenti sat. Waladdallin. Diam. Ataupun kita baca Rabbighfirli wa liwalidayya. Betul-betul Tok Imam sebut amin. Habis sebut amin, Tok Imam pun diam sat. Jangan gelut. Jangan gelut nak baca surah. Amin. Sunat bagi imam, boleh bagi imam dia menyelangi di antara amin dengan surah, dengan zikir. Waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Dia diam ataupun dia berzikir. Niat dalam hati berzikir. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ataupun alhamdulillah. Supaya apa? Supaya makmum tu imam dia boleh bagi ruang kepada makmum untuk baca Fatihah. Sebab tu imam jangan gelut. Nah, tu imam jangan gelut. Bukan saja tu imam, kita sendiri pun yang sembahyang seorang pun macam tu juga. Jangan gelut. Mata tengok tempat sujud, kan? Lepas tu baca surah. Kemudian kita rukuk. Rukuk ni rukun. Allahu Akbar. Jangan setengah orang dia rukuk, tak tahulah kot dia sakit pinggang. Sakit pinggang minta maaf lah. Setengah orang sakit pinggang, dia rukuk macam tu. Tangan dia duduk tu. Dia macam orang nak lawan berenang. Kan? Kita belakang kita ni bagi sama elok. Kan? Macam tu saja. Kepala masih lagi tengok ke arah tempat sujud. Belakang ni bagi sama. Jangan kepala kita lebih tinggi daripada tulang belakang. Tak kena. Kan? Rukuk macam tu tak kena dalam mazhab Syafi'i. Dia kena belakang ni kita ni bagi sama, dan sunat tangan diletak ke atas lutut, digenggam. Jangan lepas macam tu. Lepas makruh. Pegang, sunat pegang, dan mata tengok ke arah tempat sujud. Tengok tempat sujud. Ni rukun. Kan? Jangan buka macam tu. Macam tu. Dan orang perempuan sembahyang kena kepit sikit. Rapatkan sedikit. Orang perempuan dia kena rapat. Orang lelaki kena buka sedikit. Sunat hayat. Jadi orang perempuan sembahyang jangan tiru orang lelaki. Orang lelaki pula jangan jadi orang perempuan. Ni duk kepit kesepah. Kan? Kamu tu lelaki. Kan? Kemudian
i'tidal. Samiallahu liman. Sama juga kedudukan tangan kita. Sunat angkat tangan. Sunat hukum dia sunat hayat. Sunat kita angkat tangan. Samiallahu liman hamidah. Sunat. Nampak? Sama kedudukan macam kita angkat takbir tadi. Nampak? Kalau angkat minyak tu samiallahu liman hamidah. Dapat juga pahala. Dapat pahala. Tapi tak sempurna. Yang sempurnanya dalam mazhab Syafi'i, samiallahu liman hamidah. Tangan ni genggam. Nampak makcik-makcik? Genggam macam tok-tok guru duk semayang. Kita tengok tok-tok guru semayang macam mana? Tok-tok guru pondok semayang macam mana? Hormat. Kan? Samiallahu liman hamidah. Pegang tangan. Jangan buat macam tu. Tengok orang, samiallahu liman hamidah. Tu dia. Mayang orang buat apa ni? Kan? Allah tu dia nak gabuih. Dia nak gabuih kain dia masuk tu. Takut hilang apa tak tahu. Tak hilang lah tu. Kan? Adik-adik ni buat semayang macam tu. Ada orang tengah samiallahu liman hamidah. Saya biasa semayang nampak belakang orang samiallahu liman hamidah. Allah. Dia dah lah orang pakai jubah. Orang tarik waktu pula. Mufarakah. Tak usah semayang belakang macam tu. Jangkit sekali dengan kita. Kita tengok dia ni pelik Kita tengok dia ni pelik semayang apa ni nak terbang ke pergi mana. Baik. Bertenang. Sebab tu bertenang dalam sembahyang itu hukumnya sunat. Sunat hayat juga. Samiallahu liman hamidah. Jangan tangan duk kepeak macam tu. Sebab tu ada tok-tok guru kata batal. Nah, tok-tok guru pondok kita kata batal. Ni ada Syekh mai sini dulu, Syekh Ahmad Ajin Ustaz. Ana tanya Syekh Ahmad Ajin, saya tanya Syekh Ahmad Ajin di Mesir. Macam mana orang duk sembahyang macam ni? Samiallahu liman hamidah. Tangan dia duk kepeak macam tu. Batal tak? Dia kata tak batal. Syekh Ahmad Ajin yang pernah mai sini dia kata tak batal. Tu pakar dalam mazhab Syafi'i. Kan? Dia kata takkan tak batal Syekh. Tangan duk kepeak macam ni dia kata takhfif. Takhfif ya bini. Maksud dia sikit dia tu, ringan dia tu. Syekh Said Sheltuk pun kata tak batal. Syekh Said kata tak batal. Syekh Ahmad Ajin kata tak batal. Hak pernah main masjid ni. Lah ni senang. Ada tok guru kata batal, ada tok guru kata tak batal. Lah ni tak suruh buat. Senang. Semayang macam mana tok guru pondok semayang. Samiallahu liman hamidah. Tangan pegang. Kenapa kita nak kelepiak? Ada orang kata batal, ada tok guru kata batal, ada tok guru kata tak batal. Tak payah duk buat. Senang. Pegang tangan. Senang. Tak ada siapa duk bertikai kita. Macam tu juga masa angkat takbir. Kan? Saya duk sebut. Selalu Tok Uy Salasi, almarhum Tok Uy Salasi, dia kata batal. Orang yang passion angkat takbir jenis hangguk-hangguk. Allahu Akbar. Nak hangguk pasal apa? Bukan Jepun, Malaysia. Dah. Entah jorok apa? Alok merah. Pasal apa nak kena hangguk kan? Allahu Akbar. Kalau almarhum Tok Uy Salasi, dia kata batal. Tapi ustaz yang saya mengaji, dia kata tak batal. Sebab apa? Tangan kita ni, pergerakan tangan ni sunat tak dikira. Nampak? Tapi tak payah duk buat. Tak payah duk tambah-tambah. Tak payah duk hangguk-hangguk. Tak payah duk Allah. Sami Allah. Tak payah. Tak payah duk Allahu Akbar. Tak payah. Mazhab Syafi'i tak ajak macam tu. Tok guru pun tak ajak macam tu. Semua orang Allah. Dia tarik ni. Pernah tengok? Allah. Mujur tak, sebelah tu, kawan tu pun tumbuk orang tu. Badan. Kan? Ada orang angkat takbir, Allah. Saya biasa tengok, main asap. Allah. Dikira apa Allah ni? Kan? Allah. Kata aku jadi stroke. Kau baik kan? Na'udzubillah, kita tak mau. Angkat macam mana mazhab Syafi'i, macam mana tok guru ajak kita, macam mana kitab fiqh beritahu kepada kita. Simple lah. Allahu Akbar. Nampak? Tak perlu kena cuping telinga. Kalau malah angkat minyak tu, Allahu Akbar. Baik, rukuk. I'tidal. Samiallahu liman hamidah. Rukun. Pegang macam ni. Saya tak mau duk kelepiak-kelepiak macam ni, tak mau. Pegang elok-elok. Lepas tu, sujud. Rukun juga. Yang kita baca. Kita bincang sebelum ni. Baik, hak jenis pakai seluar. Hak jenis pakai seluar. Lepas tanya saya. Macam mana ustaz? Hak jenis dia pakai seluar jin. Kan? Kain macam kita ni tak apalah. Turun senang. Ni jenis pakai seluar jin, jin duduk tarik. Dia tarik.
Kalau dia tak tarik, ketat. Betul tak? Ketat. Jadi dia terpaksa tarik. Macam mana pergerakan tangan dia masa dia tarik seluar? Semua orang tu setiap kali sami Allahu liman hamidah, dia tarik. Rengek. Kan? Waktu dia turun. Macam mana pergerakan dia tu? Adakah membatalkan sembahyang? Tidak membatalkan solat. Dia pakai seluar ketat tu tak. Sebab tu lah orang lelaki kan, dalam Islam kita sunat pakai pakaian yang labuh, orang kata apa, yang kembang. Orang lelaki tak sunat pakai ketat. Jadi hak dia ni duk tarik itu masa dia turun untuk sujud, itu tidak membatalkan sembahyang. Ni yang risau. Langsung orang dia tarik, dia suka tarik tu kan, dan turun sujud. Baik, 2 kali sujud. Rukun yang berikutnya 2 kali sujud dan duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud. Duduk baca tahiyat akhir dan duduk baca selawat dan baca salam. Baik. Sujud pun saya dah pesan banyak kali dah. Ketika nak turun sujud, sunat dalam mazhab Syafi'i, dia turun dalam keadaan tenang. Mata tengok tempat, masih lagi tengok tempat sujud. Jangan panggung. Jangan langut. Langut makruh mazhab Syafi'i kita. Mazhab kita, semua keadaan sunat tengok tempat sujud. Sunat hayat. Masa kita nak turun, sunat kita letak kaki dulu. Tak ada masalah yang berjubah macam saya ni. Dia turun macam tu. Tak ada masalah, dia pegang. Sunat dia letak lutut dia dulu. Turun dalam keadaan tenang. Jangan terjun macam orang nak tangkap ikan. Semua orang tak tahu kok dia sakit belakang. Dia turun tu. Tu dia. Sebelah orang terkejut. Weh, dia ni tangkap tikus siapa? Jadi kita nak turun dalam keadaan tenang. Allah, masih mata tengok tempat sujud. Jangan langut makruh. Allah, turun lutut dulu. Kemudian letak tapak tangan macam mana kita angkat takbir tadi. Tangan kita macam mana kita angkat takbir tadi, macam itulah kita meletak tapak tangan. Jangan buka makcik-makcik rapat. Orang lelaki renggangkan sedikit. Letak Allahu Akbar dan baru letak dahi. Sunat kena hidung. Mazhab Syafi'i sunat kena hidung. Lepas tu penyek habis hidung orang Melayu lah. Kan? Bawa Pakistan, bawa belah Arab, hidung mencung. Sunat dia letak hidung, sunat. Dan sunat ditekan kepala sedikit. Sunat ditekan kepala sedikit. Dengan sekira-kira kalau dia angkat, dia letak, para ulama kata kalau dia letak tisu, dia tekan, dia angkat, lekat tisu. Nampak? Jangan tekan teruk sangat. Ni kadang-kadang tekan nak bagi naik hitam dahi. Kan dia tekan. Ingat nak, bukan saya kata nak, Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, dia cukup benci orang ada dahi hitam. Kita pula nak bagi dahi hitam. Ibnu Umar dia cukup tak suka orang berdahi hitam. Sebab pokok dahi hitam ni, kalau dah ada nak buat macam mana ustaz, dia minta bagi dahi hitam dahi dia. Kan? Kalau dah ada nak buat macam mana? Kita tak tekan pun, tiba-tiba duduk semayang dia naik sendiri. Nak buat macam mana? Sebab kebanyakan pokok hak dahi hitam ni pokok khawarij. Pokok hak dahi hitam ni pokok khawarij. Sebab tu jangan tekan sangat. Tekan kepala tu. Nak buat apa tu? Nak tanya kepala pergi naik dahi yang jadi hitam. Ibnu Umar dia tak suka. Makruh kalau tekan sangat-sangat. Letak pelan je. Pelan je. Tengok Tok Guru Harundin. Dahi tak hitam pun. Salasi. Dahi tak hitam pun. Tu. Baik. Letak tangan. Sunat hidung letak. Betul. Tempat sujud. Bangun antara 2 sujud. Juga hukumnya adalah sunat. Rukun. Duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud. Dan sunat sahabat sebelum ni, tangan sunat letak sini. Jangan biar macam tu. Makruh. Tangan letak di situ. Dan kedudukan tangan sama macam kita angkat takbir. Direnggangkan sedikit dan bagi sama parah dengan lutut. Jangan lebih. Lebih makruh. Sunat tak belakang dan direnggangkan sedikit. Makcik-makcik kat belakang rapat tangan. Tangan rapat. Jangan buka. Buka makruh. Perempuan sunat rapat, sunat hayat.
Papat macam tu letak di sini. Orang lelaki pun letak di sini tapi dibukakan sedikit. Dan mata tengok tempat sujud. Jangan langut. Tengok nak buat apa? Minta sedekah. Kau nak tengok orang. Kan? Makruh kita langut. Semua keadaan mazhab Syafi'i tengok tempat sujud. Nampak? Ini rukun. Rukun ni duduk antara dua sujud. Duduk macam tadi perhati adik-adik kita duduk. Mazhab Syafi'i duduk antara dua sujud, sunat kita pacak kaki. Kalau tak sakit tak apa. Kalau tak sakit pacak, kalau sakit tak apalah. Kan? Sunat kalau nak dapat pahala yang sempurna, kaki pacak macam tu. Sunat. Jangan duduk macam tu. No. Sakit ustaz, saya ada gout. Tak nak seruduk macam tu pula, tambah lagi gout. Jadi 2 gout. Tak payahlah. Kalau dah sakit, nampak? Kalau tak sakit, sunat pacak macam tu. Tadi adik-adik kita, alhamdulillah ustaz tengok ramai yang pacak kaki. Pacak kaki antum tak ada gout. Kau ada gout. Tak ada, budak-budak ni muda. Kan? Sunat duduk macam tu. Duduk antara dua sujud. Rukun ni, jangan buat main rukun. Nah, baik, duduk antara dua sujud, ikut hukumnya adalah sunat. Sunat kita duduk macam ni. Duduk ni nama dia duduk iftirash. Nah, duduk iftirash. Baik. Kemudian duduk baca tahiyat akhir. Dan duduk baca tahiyat akhir. Duduk ketika membaca tahiyat akhir adalah rukun. Saya ulang sebelum ni, sunat ketika tahiyat akhir, sunat kita duduk tawarruk, duduk macam tu. Nampak? Duduk macam ni. Duduk macam ni juga cara syukur maulana. Baik. Duduk macam ni juga cara ni lah baginda Nabi SAW makan. Nampak tak makcik? Tak nampak cara okey, nampak tak ni? Cara duduk ni. Nah, tak nampak. Astagfirullah. Ni buka lah. Duduk macam ni. Sunat duduk macam ni. Dan macam ni juga cara baginda Nabi SAW makan. Nah, duduk macam ni. Cara ni lah juga baginda Nabi SAW makan. Tak mampu duduk macam ni, duduk macam ni. Sunat. Tak mampu duduk macam tadi, duduk macam ni. Boleh duduk macam ni. Boleh duduk macam ni. Baca tahiyat. Tapi makruh. Duduk macam ni makruh. Yang disunatkan macam tadi. Duduk macam ni ataupun macam ni. Yang penting rukunnya adalah duduk ketika tasyahud akhir. Nampak? Yang pentingnya duduk ketika tasyahud akhir. Baik. Dan duduk ketika membaca selawat dan ketika memberi salam. Itu rukun fi'li. Rukun fi'li ada 6 perkara. Rukun qawli ada 5, rukun fi'li ada 6 perkara. Jadi kita bagi perhatian sungguh dekat rukun-rukun ni. Ketika qiyam, berdiri betul, ketika rukuk, ketika i'tidal, 2 kali sujud, duduk antara 2 sujud, dan duduk baca tahiyat akhir, dan duduk membaca tahiyat akhir, duduk membaca selawat, dan duduk ketika memberi salam. Baik. Artinya, arti sembahyang beberapa perkataan dan beberapa banyak perbuatan yang dimulai akan sembahyang dengan takbiratul ihram dan disudahi akan sembahyang akan beberapa perkataan dan perbuatan dengan salam. Wallahu a'lam. Ada sebarang soalan dekat rukun sembahyang tadi? Faham belakang orang? Makcik ada soalan? Tentang sembahyang? Baik. InsyaAllah 2 minggu kita akan sambung pula bab sembahyang lagi. Dengan beberapa syarat yang tertentu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang terakhir Ustaz nak tegur. Baik yang jadi imam kalau dia baca doa. Kalau dia baca doa. Allahumma ghafir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kalau dia jadi imam. Makruh kalau tu imam dia baca doa untuk diri dia sendiri. Dia jadi imam, dia baca doa, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Makruh. Jadi hak jadi imam dia kena baca macam mana? Macam adik-adik kita tadi jadi imam. Allahumma ghafir lana dhunubana wali walidayna kedua-dua ibu bapa kami, warhamhum kama rabbawna shighara. Kalau seorang shaghira. Baik, wallahu a'lam.